Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, para jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya taufik hidayah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Masa terluang di antara maghrib isyak, insya-Allah kita sambung dalam bab akidah, buku yang pertama, Syurga Menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sampai mana ya? Tak ingat. Syurga tidak ada perkara yang buruk. Ada tanda tu. Buku surat berapa tu? Ha? 36. Oh, ni dalam ni. Bilangan wanita sedikit dalam syurga ya. Yalah, dah masuk ya. Kita tengok balik sini ya. Jadi wanita ni mudah masuk syurga, tapi mudah juga masuk dalam neraka. Ya. Jadi perempuan ni, wanita ni, bila dia melakukan 4 perkara, ya, iza salatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu solat 5 waktu, solat fardu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa sebulan bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga marwah dia, wa ata'at zaujaha, dan dia taat pada suaminya. 4 perkara dia buat. Ya, qila laha, dikatakan kepada wanita tadi, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari mana-mana pintu syurga yang disuka. Pintu syurga ada 8 perempuan. Kita yang laki-laki ni tak ada dapat offer macam itu. Dia pintu ada 8. Ada babus solah, itu orang yang kaki solat. Babur royan, bagi orang yang kaki berpuasa. Ya, babus sedekah, orang yang kaki sedekah. Satu-satu pintu tu. Tapi orang perempuan ni buat 4 perkara, masuklah mana-mana pintu. Ya. Jadi kita masuk ni ialah masuk, masih lagi tajuk bilangan wanita sedikit dalam syurga. Ya. Saya ingat kita baca balik sebab kita nak ya. Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit telah diperlihatkan dengan syurga dan neraka. Penghuni yang paling ramai di dalam syurga adalah golongan fakir miskin. Orang kaya tak ada, orang kaya pun ramai. Tapi orang kaya nak dibanding dengan orang fakir miskin, ramai orang fakir miskin. Jadi sebab itu dia punya majoritinya banyak orang yang fakir miskin. Manakala penghuni yang paling ramai berada di dalam neraka adalah golongan wanita. Ya. Jadi satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Imam Muslim, an Abi Tayyah, hadis riwayat daripada Abi Tayyah, qala, berkata Abi Tayyah, kana li Mutarrif ibn Abdullah imra'atani, ya, Mutarrif ibn Abdullah ini mempunyai 2 orang isteri. Faja'a min indi ihdahuma faqalat ukhra ji'ta min indi fulana. Ketika mana si Mutarrif ni dia pergi ke rumah Imran ibn Husain. Jadi isterinya bertanya, salah seorang daripada isteri tanya, ya, ji'ta min indi fulana, ya, abang ni datang daripada rumah orang perempuan mana ni? Fulana ni perempuan lah. Dia mana cemburu lagi isteri dia, walaupun dia hidupnya bermadu. Ya. Faqala, maka kata Abi Tayyah ni, dia kata ji'tu min indi Imran ibn Husain, yang dia kata saya bukan pergi rumah orang perempuan, tidak, saya pergi ke rumah Imran ibn Husain. Dia Fahaddasana anna Rasulullah SAW. Jadi Imran ibn Husain ini telah menceritakan hadis daripada Nabi SAW. Qala, ya, inna aqala sakinil jannatin nisa. Kata Nabi, sesungguhnya penghuni
surga yang paling sedikit ialah wanita. Jadi majoritinya ramai laki-laki kalau di dalam syurga, tetapi ya di dalam neraka dia majoriti orang perempuan ni. Kemudian kita tengok satu hadis lagi, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, wa ra'aitun nara, kata Nabi, dan aku telah melihat neraka. Falam ara manzaran ka yaumi qati abza, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan di dalam neraka itu, ya, dengan seksaan berbagai-bagai ini paling mengerikan. Wa ra'aitu aksara ahlihan nisa, dan aku melihat ya kebanyakan penghuni neraka itu ialah an-nisa, wanita. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan solat gerhana matahari, ya, solat gerhana matahari disebut sebagai kusuf, ya. Jadi maknanya beliau diperlihatkan surga dan juga neraka. Saat Nabi melihat neraka, baginda telah bersabda, wa ra'aitu aksara ahlihan nisa. Ya, kata Nabi, aku telah melihat kebanyakan penghuni di dalam neraka itu ialah golongan an-nisa, wanita. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, lima ya Rasulullah, kerana apa wanita ni ramai duduk dalam neraka? Qala, Nabi pun menjawab, bikufrihinna, dengan sebab ya kufur mereka itu, ya. Ada buku banyak ya, boleh ambil, boleh tengok buku lah ya, nota. Dengan sebab kufurnya mereka itu. Kila, dikatakan, sahabat tanya lagi, yakfurna billah, yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah ke? Qala, Nabi menjawab lagi, yakfurnal asir, ya, mereka ini bukan kufur kepada Allah, bahkan mereka kufur kepada suami-suaminya. Ya. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengkufuri, menafikan kebaikan yang dilakukan oleh suami mereka. Ini bukan wanita di masjid ni, ya. Ini wanita sana Zimbabwe, ya. Kata Nabi, lau ahsanta ila ihdahuma dahr, kata Nabi, sekiranya engkau wahai suami telah membuat kebaikan kepada salah seorang daripada isteri mereka ini, dahra, dalam masa yang panjang, sepanjang-panjang perkahwinan, katalah 30 tahun perkahwinan itu, buat kebaikan. Summa ra'at minka syai'a, kemudian satu masa pula dia melihat satu aja kesilapan atau kesalahan suami dia, ya. Qalat, lalu wanita itu kata, istrinya kata apa? Ma ra'aitu minka khairan qad, aku tak pernah tengok abang ni buat kebaikan satu pun kepada aku. Tengok. Dia lupa kebaikan suami sepanjang-panjang perkahwinan, punyalah banyak, satu je kesilapan dia. Ini wanita ahli neraka ni, dia menafikan kebaikan suami. Bukan dia kufur kepada Allah, kufur asir kepada suami dia, ya. Ini pun bukan wanita di sinilah, itu di sana di Bangladesh. Habis. Nisbah penghuni neraka dan penghuni surga, ya, muka surat 37. Ini nisbah, tuan-tuan, ya, bukan maknanya cerita mengenai angka dah, dia nisbah, ya. Terdapat hadis yang menyebut tentang nisbah bilangan penghuni syurga berbanding dengan penghuni neraka. Ada hadis yang mengatakan satu nisbah 99. Apa maknanya? Setiap 100 orang, seorang saja yang layak masuk syurga, manakala 99 lagi ahli neraka. Setiap 100 orang dari keseluruhan manusia, ya, bukan daripada kelompok orang Islam aja, dah, keseluruhan manusia yang pernah tinggal atas dunia, sama ada yang muslim atau yang kafir, kalau ada 100 orang, nisbahnya seorang masuk surga, 99 ahli neraka, ya.
Memberi maksud bahawa setiap 100 orang manusia, seorang adalah penghuni surga, manakala 99 orang yang lain adalah penghuni neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan nisbah yang lain pula. Dia ada satu nisbah lagi, iaitulah satu nisbah 999. Ya, maknanya apa? Setiap 1000 orang manusia, hanya seorang penghuni surga yang masuk dalam surga, manakala selebihnya 999 itu ialah penghuni neraka. Jadi bermaknanya, kalau kita jadikan satu nisbah 99 itu kepada 1000, maknanya setiap 1000 orang hanya seantara 1 hingga 10 orang yang masuk surga, bakinya ahli neraka. Ini nisbah, tuan-tuan. Ya. Kita tengok dalil satu hadis kursi. Ya, hadis riwayat daripada Imam Bukhari Muslim. Yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Adamu, kata Allah, wahai Adam. Ya, ini di padang mahsyar besok. Ya, Allah Ta'ala panggil Nabi Adam, ya Adamu, hi Adam, kata Allah. Fayaqulu, lalu Nabi Adam pun menjawab, labbaik wa sa'daika. Ya, aku sahut seruanmu dan aku mohon kebahagiaan daripadamu, wal khairu fi yadaika, dan kebaikan itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, lalu Allah Taala menyatakan kepada Adam, akhrij ba'san nari. Adam, keluarkan daripada zuriat keturunan kamu itu ba'san nari, delegasi ataupun gerombolan yang layak masuk dalam neraka. Qala, Nabi Adam jawab balik kepada Allah, wa ma ba'sun nari, apakah yang dimasukkan gerombolan yang layak masuk dalam neraka? Qala, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, min kulli alfin, daripada setiap 1000 orang. Daripada setiap 1000 orang, tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'ina, 999 orang itu ialah penghuni neraka. Ya, wa indahu yusibu saghir, keadaan ya manusia bila ya berlakunya kiamat, berlakunya huru-hara hari kiamat, ya, fa indahu yusibu saghir, ya, dia punya kedahsyatan kiamat atau kedahsyatan siksaan dalam neraka itu boleh menjadikan orang yang muda belia, ya, wa indahu yusibus saghir, orang budak-budak ni boleh beruban rambut dia. Ya, goncangan hari kiamat ni besok, ya, boleh menyebabkan pada waktu itu orang melihat, ya, budak kecil ni boleh berubah jadi beruban. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, kamu akan melihat orang yang mengandung boleh keguguran. Wa tarannas sukara wa ma hum bisukara, kamu lihat orang macam mabuk padahal dia tidak mabuk, ya, walakin azabullahi syadid, ya. Tetapi sebenarnya ialah manusia yang melihat azab Allah yang sangat dahsyat. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa aina zalikal wahid. Bila Nabi kata setiap 1000 orang seorang masuk surga, bakinya masuk neraka, maka sahabat pun tak berfaham. Dia tanya Nabi lagi, wa aina zalikal wahid, yang satu tu kat mana itu? Macam mana yang satu? Qala, Nabi bersabda, abshiru, ya, khabar gembira bagi kamu, wa inna minkum rajulan wa min Ya'jud wa Ma'jud, ya, alfan, kata Nabi. Jadi bermaknanya sahabat tak faham. Dia ingat kalau ada 1000 orang ni, kalau ada orang 1000 orang Islam ni, ya, kalangan sahabatnya katakan ada 1000 lah kan dia. Seorang aja dekat dengan mereka masuk surga, bakinya masuk neraka. Ini dikira sebagai nisbah keseluruhan manusia. Bermaknanya sekali campur orang yang mukmin campur dengan orang yang kafir, ya. Jadi kata Nabi, yang satu tu kamulah yang beriman. Dia wa min Ya'jud Ma'jud alfan, bakinya 1000 itu ialah kalangan Ya'jud Ma'jud. Nanti kita akan bahas mengenai tanda besar kiamat bila mana munculnya Ya'jud dan Ma'jud.
Bangsa Ya'juj Ma'juj ni banyak perbahasan, nanti kita tengok. Ya, itu diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Kahfi pun disebut. Cerita mengenai Zulkarnain, Raja Zulkarnain, kan dia pergi mengembara sampai satu tempat, ya, di mana masyarakat situ minta kepada Maharaja Zulkarnain supaya membina tembok, ya, menghalang Ya'juj Ma'juj ni dia daripada membuat kerosakan. Ya'juj Ma'juj ni ialah bangsa manusia. Dia bukan makhluk khas, bukan. Dia adalah dari kalangan keturunan Nabi Nuh AS, Yafis bin Nuh. Yang terselamat di dalam kapal ni golongan Yafis bin Nuh ni. Kita ni pun keturunan Yafis. Keturunan sebelah sini yang pesek-pesek punya kita tu Yafis bin Nuh. Ya, Ya'juj Ma'juj besok ada dari kalangan Yafis bin Nuh, yang banyak perbahasannya antaranya ialah mereka ini terpenjara di dalam, ya, sebalik gunung, ya, dan tidak dibenarkan keluar oleh Allah sehingga berlakunya akhir zaman sebagai tanda besar kiamat. Golongan mereka ni primitif, ya, keluar besok bila dia terbokak dia punya dinding, dia besok dia keluar, dia akan merosakkan seluruh, makan binatang, makan minum air manusia di gunung ni, golongan ni. Dan keseluruhan Ya'juj Ma'juj ni ialah golongan kafir. Sebab Nabi kata, yang satu tu kamu, yang baki masuk neraka tu Ya'juj Ma'juj, maknanya orang kafir. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, wallazi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di dalam genggaman Allah, ini kata Nabi, sesungguhnya aku arju, aku berharap, antakuna rubu ahlil jannah, aku berharap kamu ni orang mukmin ni, golong apa ni, umat Nabi Muhammad ni menjadi 1/4 daripada ahli syurga. Itu doa Nabi. Ya, mudah-mudahan kamu ni semua besok menjadi rubuk ahli jannah, 1/4 daripada keseluruhan penghuni syurga. Fakabbirna. Jadi sahabat-sahabat bila dengar itu, Allahu Akbar, masing-masing bertakbir. Ya. Qala, Nabi bersabda lagi, arju an takuna sulus ahlil jannah, aku berharap kamu menjadi 2/3 daripada penghuni syurga. 1/4 dengan 2/3 banyak lagi 2/3. Fakabbirna, sahabat bertakbir lagi, Allahu Akbar. Faqala, Nabi bersabda lagi, arju an takunu nisfa ahlil jannah, aku berharap kamu menjadi 1/2 daripada keseluruhan penghuni syurga. Fakabbirna, bertakbir lagi, Allahu Akbar. Dia faqala, lalu Nabi pun bersabda lagi, ya, nak menceritakan tentang satu nisbah 999 tu, ya. Macam Nabi, ma'antum fin nasi ila kasarati sauda fi jildi saudil abyad. Dia kata, kamu ni, ya, kamu ni wahai sahabat, nak dibandingkan, ya, kamu ni sahabat di dalam keseluruhan manusia yang pernah hidup atas dunia. Kamu ini ialah seumpama kasarati sauda, seumpama sehelai bulu yang berwarna hitam, fi jildil sauril abyad, yang duduk pada seekor lembu yang berwarna putih. Maknanya nisbah sahabat ni nak dibandingkan dengan keseluruhan manusia ni tadi, kata Nabi, kita ni hanya seperti sehelai bulu yang berwarna hitam. Baru ni korban tu kan dia. Sehelai bulu yang berwarna hitam yang duduk pada seekor lembu yang bulunya berwarna putih. Agak-agak boleh cari tak sehelai bulu tu? Tak boleh cari. Maknanya majoriti kafir ni nak berbandingkan dengan orang mukmin ni seolahnya macam itu. Ya, au kasaratil bayda fi jildi sauril aswad, ataupun seperti sehelai bulu yang berwarna putih duduk pada seekor lembu yang berbulunya warna hitam. Itulah nisbah dia. Kemudian kita tengok muka surat 38. Abu Hurairah radhiyallahu menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya, ini hadisnya hadis yang lain lah, tapi menceritakan juga tentang nisbah.
Awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam. Orang yang pertama yang akan dipanggil pada hari kiamat ialah Nabi Adam. Ya. Fatara zurriyatahu, maka zuriat keturunan Nabi Adam akan melihat, ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fayuqalu, maka dikatakan, haza abukum Adam, ini ialah bapa kamu Adam. Semua manusia tengok, ya. Bila diperkenalkan itu adalah Nabi Adam, seluruh umatnya, seluruh zuriat keturunan Nabi Adam melihat, ya, tentang apa ni, kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulu, bila Allah Ta'ala panggil dia, maka, ya, Nabi Adam menjawab, labbaik wa sa'daika. Ya, labbaik ni maknanya aku sahut seruanmu. Sebab itu kita pergi Mekah, ya, sama ada haji ataupun umrah, selepas kita menjatuhkan niat kan, ya, apa sunat kita lakukan? Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku sahut seruanmu, aku sahut seruanmu. Itulah, ya. Jadi Nabi Adam kata, labbaik wa sa'daika, aku sahut seruanmu dan aku mohon kebahagiaan daripadamu. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berfirman, akhrij ba'sa jahannam min zurriyatik. Wahai Adam, keluarkanlah gerombolan yang masuk dalam neraka jahanam daripada zuriat keturunan kamu. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala, Adam pun berkata lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kam ukhrij, berapa banyak aku nak keluarkan, ya, orang yang layak masuk dalam neraka jahanam. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berfirman, akhrij min kulli mi'atin wa tis'atan wa tis'ina, keluarkan daripada setiap 100 orang, ya, 99 itu ialah orang yang layak masuk neraka jahanam. Maknanya hadis kedua, setiap 100 orang, seorang masuk surga, 99 masuk neraka. Qalu, lalu sahabat pun tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iza ukiza minna min kulli mi'atin wa tis'atun wa tis'una famaza yabqa minna. Jadi sahabat tak faham. Dia kata, apabila diambil dari kalangan kita ni tiap-tiap 100, ya, apa ni, daripada tiap 199, famaza yabqa minna, berapa lagi yang tinggal dari kalangan kami? Jadi sahabat ingat, 100 orang ini ialah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang 100 tu. Bila seorang diambil, ya, masuk dalam surga, bakinya masuk neraka. Jadi seolah-olah sahabat fahamnya begitu. Padahal nisbah ini merangkumi keseluruhan manusia, sama ada mukmin ataupun kafir. Qala, Nabi menjawab, inna ummati, kata Nabi, sesungguhnya umatku, fil umam, sesungguhnya umatku, jika nak dibandingkan dengan keseluruhan, ya, umat yang pernah duduk atas dunia, kasya'ratil baydha, hanyalah seperti sehelai rambut yang berwarna putih, bisauril aswad, yang duduk pada seekor lembu yang berwarna hitam. Itu ya nisbah dia. Habis. Ada 2 hadis saja di sini, ya. Jadi bermaknanya tak ramai, ya. Maknanya ramai, yang majoriti ni ialah penghuni di dalam neraka. Tapi kita tengoklah, ya, keadaan semasa kat dunia pun, yang hidup sekarang ini kan, ya, antara orang mukmin dengan orang kafir mana ramai? Kafir, ya, kafir yang ramai. Sebab itu kita tengok di sini pun, bila nisbah dia tadi, itulah keadaan ni, tuan-tuan, ya. Kita lanjutkan dengan tajuk darjat paling rendah di dalam syurga. Maknanya orang yang paling cemeh yang masuk dalam surga, mana darjatnya paling rendah, iaitulah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir masuk surga. Dia mukmin, tapi orang paling bangsat atas dunia, amalannya langsung tak ada, tapi dia masih mukmin. Dia merengkok dalam neraka. Jadi dia paling lama merengkok dalam neraka. Kawan-kawan yang lain tu dah keluar. Dia paling last keluar dari neraka kerana amalnya terlampau, amal kejahatan terlampau banyak, ya, kebaikannya tak ada. Dia orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir masuk surga. Dia menjadi orang paling rendah darjat dalam surga. Kita tengok apa Allah Ta'ala bagi kepada dia ni, ya.
Darjat dan kedudukan seorang di dalam surga adalah bergantung kepada sejauh mana keimanan, ketakwaan dan ibadah yang dilakukan sewaktu hidup di dunia. Walau bagaimanapun ia bergantung juga kepada rahmat. Sebab masuk surga ni bukan amalan kita yang banyak, tetapi rahmat Allah, ya, dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sa'ala Musa rabbahu, Nabi Musa telah bertanya kepada Tuhannya, ma'adna ahlil jannati manzilatan. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya, iaitulah, ya, ahli surga yang paling rendah darjatnya di dalam surga. Qala, ya, lalu Allah Taala menyebut wa rajulun yaji'u ba'da ma, Nabi sebut wa apa ni, dijawab maknanya wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhilan ahlil jannah jannata, ya, dia adalah seorang laki-laki, maknanya orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga ialah seorang laki-laki. Yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati jannata, yang datang, yang, ya, selepas semua ahli surga masuk ke dalam surga. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada laki-laki tadi. Hari itu kita dah sebut kan mengenai apa ni, hadis yang awal itu, yang panjang kita baca itu, ya. Apa hadis itu? Hadis panjang itu. Ni dia. Orang terakhir masuk surga. Muka surat 23 kita dah baca itu kan ya. Yang dia dikeluarkan daripada surga neraka, lepas tu diperlihatkan satu pokok. Dia minta supaya duduk pokok tu. Bila duduk situ kan, nampak lagi pokok lain. Dia minta lagi dengan Allah pokok yang kedua. Diperlihatkan lagi pokok yang lain depan pintu surga. Kemudian dia minta lagi dengan Allah supaya dia didudukkan di pokok yang ketiga. Akhirnya duduk di bawah pokok yang apa ni, di depan pintu surga. Dia dengar hiruk pikuk, ya, suara orang dalam surga. Akhirnya dia minta dengan Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang itulah dalam hadis yang ke-23 itulah, ya, rentetan dengan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Jadi kita tengok sini. Fayaqulu ay rabbi. Bila Allah Taala kata masuklah kamu ke dalam surga. Ni orang yang terakhir nak masuk tadi, ya. Fayaqulu ay rabbi, ya, wahai Tuhanku, kaifa, macam mana aku nak masuk? Faqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhzatihim, ya. Macam mana aku nak masuk, ya, sedangkan tempat-tempat dalam surga ni sudah diduduki dengan orang-orang yang lain. Mana dia orang terakhir, dia rasa surga tu dah penuh. Dia wa yuqalu lahu, lalu Allah Taala pun menyatakan lagi kepada laki-laki tadi, atardu an yakuna lahu mislu mulkin malikin min mulukid dunya, ya. Kalau ikut dalam hadisnya, dia masuk, dia keluar balik. Sebab digambarkan surga itu dah penuh. Allah tak kata dia, udkhul, masuk, ya. Dia masuk kali kedua, tengok macam dah penuh, dia keluar balik. Kata Allah, udkhul, masuk, ya, kali ketiga. Akhirnya Allah Ta'ala bagi dia offer lah. Ini antara offer dia, ya. Atardu an yakuna laka mislu malik mulkin min malikin min mulukid dunya. Apakah kamu redha setelah keluar masuk, ya, macam dah penuh, kata dia. Lalu Allah Ta'ala offer, apakah engkau redha, ya, bahawa engkau akan diberikan, ya, mislu mulukin, mana engkau diberikan kekayaan seorang raja daripada raja yang kaya atas dunia. Agak-agak kamu ni puas hati tak kalau aku berikan kamu dengan kekayaan seorang raja yang pernah kamu bayangkan waktu hidup atas dunia, raja yang paling kaya, ya. Tak payah jauh lah, raja paling kaya mana? Sultan Brunei boleh, ya. Wah, banyak tu, ya. Keretanya aja sehari pakai lebih lagi. Sehari pakai kereta ni, cukup 30 hari, banyak baki lagi kereta tak dipakai. Dia, tu antara raja kaya lah, ya. Tapi Brunei bagus, ya. Segi, ya, kerajaannya, ya, maknanya intimak dengan Islam, banyak melaksanakan Islam, termasuk hukum hudud dilaksanakan, ya. Jinayah asyariah dilaksanakan di sana, ya. Sebab itu kita tengok berkat, ya, raja dan rakyatnya, ya, kuat dengan agama. Kita tengok kes Qaubin.
Antara negara yang kes Covidnya boleh katakan tak ada. Ya, masa Covid apa dia buat? Baca Yasin setiap hari. Raja ke semua baca Yasin setiap hari, bayangkan. Akhirnya antara negara yang tak kena Covid, Brunei. Itu hebat Brunei dia. Jadi bila dia kata engkau redha tak kalau kau diberikan dengan kekayaan seorang raja daripada raja yang ada atas dunia? Fayaqulu, laki-laki tadi kata raditu rabbi. Kalau macam itu, ya, aku setujulah. Fayaqulu, Allah Taala firman lagi, lakazalika, kamu dapat. Ya, ini orang paling rendah darjat masuk dalam surga, dia dapat kekayaan begitu, ya. Kalau nak kira orang yang paling bangsat macam itu, orang yang paling dimurkai Allah, betul? Dia ada iman tapi tak pernah beramal, bayangkan dia. Kalau kat dunia maknanya orang yang Allah, ya, tapi kita tengok bila dia dah menjalani, ya, maknanya seksaan dalam neraka, habis dia punya kejahatan, Allah Taala balas. Tapi kita tengok Allah Taala berikan kepada dia dengan kenikmatan yang sangat-sangat hebat. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lakazalika, kamu dapat kekayaan seorang raja paling kaya, ya, atas dunia di dalam surga. Wa mislahu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Allah Taala ulang 4 kali lagi. Dan seganda lagi, seganda lagi, seganda lagi, seganda lagi. Maknanya 5 kali ganda kekayaan seorang raja paling kaya atas dunia dapat kepada orang yang paling rendah darjatnya di dalam surga. Allah, ya. Wa qala fil khamisati, lalu Allah Ta'ala berkata, ya, berfirman pada kali yang kelima, ya, faraditu rabbi, bila kata dapat kekayaan 5 kali ganda, aku gandakan lagi 4 kali lagi, makna 5 kali ganda. Laki-laki kata raditu rabbi, aku redalah wahai Tuhanku. Fayaqulu, ya, lalu Allah Ta'ala menyatakan lagi, hazalaka, inilah yang kamu dapat, inilah untukmu. Wa asratu amsalika, dan 10 ganda lagi. Walaka mastahat nafsuka, kamu duduk dalam surga, kamu menikmati apa-apa yang kamu inginkan di dalam surga. Walazzat ainuka, dan kamu dapat, ya, kelazatan pemandangan apa yang kamu nak dapat di dalam surga. Ini orang yang paling rendah darjat dalam surga tetapi mendapat kenikmatan yang sangat hebat. Itulah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni bukan orang paling rendah darjat, ya, orang kaki masjid, kaki surau, ya. Jadi tuan-tuan bayangkan sendiri bagaimana, ya, Allah Taala mengampunkan dosanya setelah merengkuk sekian lama dalam neraka, masuk dalam surga, diberikan dengan kenikmatan yang sangat-sangat hebat. Fayaqulu, maka laki-laki tadi pun kata raditu rabbi, aku redalah wahai Tuhanku, ya. Kita masanya pendek sekarang ni kuliah, ya, ni dah nak habis masa dia. Kita tengok muka surat 39 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan mengenai penduduk surga yang paling rendah kedudukannya dan paling terakhir terselamat daripada neraka dalam hadis yang lain. Summa yadkhulu baitahu, kemudian dipendekkan cerita dalam hadis ini, ya, diperintah oleh Allah masuk ke dalam rumahnya di dalam surga. Ni laki-laki tadi dicerita dalam hadis lain, kata tadi masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, di offer, di redha. Ini hadis lain. Summa yadkhulu baitahu, kemudian laki-laki tadi ni dia masuk ke dalam rumahnya, istananya di dalam surga. Masuk saja dalam istananya dalam surga laki-laki tadi, fatadkhulu alaihi. Perkataan fa ni maknanya selang tak lama. Kalau summa dia lama, tapi kalau fa dia tak lama. Masuk aja dalam rumahnya dalam surga, tak lama masuk. Siapa yang masuk? Zaujatahu min huril ain, 2 orang istrinya daripada bidadari surga. Dapat 2, tuan-tuan. Sebab itu kita besok dalam surga semuanya berpoligami. Orang paling rendah darjat pun dapat 2 isteri.
Kalau isinya kat dunia masuk surga, 3. Dia orang paling rendah. Fatakulani, masuk 2 orang isterinya dari kalangan bidadari tadi ke dalam surga, dalam rumah dia. Apa perempuan bidadari itu kata? Alhamdulillahillazi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan, bagi Allah yang telah menghidupkan engkau wahai suamiku, walaupun kau paling cemeh dalam surga. Wa ahyana laka, dan yang telah menghidupkan kami berdua untuk kamu. Allah, sebegitu rupanya dalam surga dia Allah. Qala, lalu laki-laki itu kata, fayaqulu Nabi sabda, fayaqulu, laki-laki itu kata, ma'utiya ahadun misla ma'utitu, tidaklah diberikan kepada seorang pun sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Saiz jasad penghuni surga. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Yang benar itu datang daripada Allah, tidak datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.